A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kekuatan, nikmat kesihatan, dan juga semangat kita nak bersama dalam majlis ilmu seperti ini, dalam majlis untuk kita natadarasul Quran, iaitu kita mengkaji Quran, mempelajari Quran. Ini sebenarnya adalah satu nikmat yang lebih besar daripada segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia di atas dunia ini. Kerana nikmat kesihatan sebagai contohnya adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala mungkin beri kepada kita dan juga beri kepada orang kafir, kepada orang yang tidak beriman. Nikmat kekayaan mungkin Allah Ta'ala beri kepada kita dan juga beri kepada manusia-manusia yang lain yang tidak beriman. Tetapi nikmat untuk kita sedar dan juga rasa senang dengan majlis-majlis seperti ini, itu adalah nikmat yang paling besar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana kesimpulannya ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Kami sempurnakan kepada kamu semua, iaitu nikmatku adalah Islam, dan aku redha Islam itu menjadi cara hidup kamu. Jadi sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam ni, alhamdulillah kita yang ada di sini, saya rasa adalah orang-orang yang memang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Tak ramai mungkin orang yang mendapat peluang seperti ini, dapat rasa keinginan seperti ini untuk kita duduk dalam ini. Jadi kita rasakan ialah satu nikmat yang kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita, ambil nyawa kita pada malam ini dalam suasana seperti ini, Masya Allah, kita rasa kita sangat gembira. Bukannya kita mati di tempat-tempat yang mungkin dalam keadaan kita lara, dalam keadaan kita buat apa-apa yang tak elok, ataupun kita, mungkin masyarakat rasa bahawa perkara tu adalah elok, tapi banyak benda sebenarnya yang tak elok yang kita buat. Sama ada kita sedang menonton hiburan dalam televisyen dan sebagainya, tiba-tiba kita mati pada masa tu. So ini adalah satu benda yang menakutkan kita, satu benda yang mungkin tak sedap kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita redha dengan maksiat, melihat benda-benda maksiat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau kita mati pada malam ni kita dalam keadaan baik, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sedang mengkaji Quran, mempelajari Quran, insya-Allah. So pada malam ni kita berada pada muka surat 91 dan 92, insya-Allah. Pengerusi majlis Haji Idris, Pengiran Idris, ramai Idris ni maknanya orang yang belajar, orang yang suka belajar. Idris daripada Darosah, Idris, dan lain-lain. Haji Saleh ada malam ni. Haji Saleh ke tak ada, saya pun tak nampak ni. Haji apa lagi, semua haji lah, Haji Muhammad, Haji Husaini, Haji Yaakob, dan juga isteri masing-masing, insya-Allah. Dan tak lupa pada Ustazah Hajjah Suhaibah. Okey, ayat 80 sehingga ayat 91 pada malam ni, iaitu lebih kurang 11 ayat, insya-Allah. Kita akan tengok, insya-Allah. Ayat yang pertama, ayat 80, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita, iaitu di mana peranan Rasul dan pentingnya kita ni mengikut apa yang disebutkan oleh Rasul. Kalau sahabat-sahabat dulu, sahabat Nabi dulu, mereka ni berdepan dengan mereka adalah Rasul, dan Rasul akan memperkatakan kepada mereka, bercerita kepada mereka, menyuruh mereka, melarang mereka. Tapi kita tak ada peluang tu. Tetapi kita, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita berpeluang untuk berjumpa dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat semua, para ulama hadis berusaha bersusah payah untuk mengumpulkan hadis-hadis ni. Bukan mudah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai dan lain-lain, mereka ni telah mengumpulkan hadis bersusah payah ke sana kemari. Dan setelah mereka mengumpulkan hadis tu, kemudian mereka terpaksa pula untuk menapis manakah hadis-hadis yang betul-betul sahih dan mana yang tidak sahih, lalu dikumpulkan yang sahih sahaja di dalam buku-buku dan kitab-kitab mereka, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Dan kemudian ada ulama-ulama lain yang mengumpulkan semua hadis-hadis ini pula dalam bentuk yang lebih kecil, seperti Imam Nawawi dalam hadisnya, dalam buku hadisnya nama dia Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, taman orang-orang soleh.
Dan kemudian dikecilkan lagi, ada hadis 40 oleh Imam Nawawi. Dulu kita pernah belajar rasanya hadis 40 ni. Jadi kita sepatutnya sebagai orang mukmin, orang yang sayang kepada Rasulullah, sepatutnya kita sambil-sambil kita belajar Quran, kita juga perlu untuk mempelajari hadis. Paling kurang saya boleh cadangkan, saya rasa kalau kita beli hadis Riyadhus Salihin, ada cetakannya, mungkin 1 jilid ataupun 2 jilid, daripada Malaysia pun ada, cetakan Malaysia, dan ada daripada Indonesia pun ada, cari yang okey sikit bahasanya, boleh kita baca mungkin dengan family, boleh baca dengan family selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang isyak, tiap-tiap malam kita baca 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, so supaya kita dapat tahu apakah yang Rasulullah SAW nak beritahu pada kita. Jadi dalam ayat 80 ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Jadi maksudnya ialah siapa yang tidak taat kepada Rasul, maka dia tidak taat kepada Allah. Jadi bagaimana kita nak taat kepada Rasul, ialah dengan kita mengetahui hadis-hadis ni. Ada orang Islam yang mengaku Islam lah, yang telah menolak hadis-hadis Nabi. Di Malaysia ada seperti Kasim Ahmad, seperti di US ada Rashad Khalifah. Mereka ni menolak hadis. Mereka kata bahawa hadis ni macam mana boleh sampai kepada kita, macam mana hadis yang ada yang dikumpulkan oleh ulama-ulama ni adalah tak betul, cukuplah kita ni dengan Quran sahaja. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah sesat. Ini adalah difatwakan oleh, saya rasa di Brunei pun, dan difatwakan oleh Jemaah Iftaq Malaysia, mengatakan bahawa siapa yang menolak hadis ni adalah keluar daripada Islam. Jadi kita sebenarnya ayat 80 ni, ayat 80 surah An-Nisa ini menjawab sebenarnya siapa yang menolak Rasul, siapa yang tidak taat kepada Rasul, sesungguhnya dia tidak taat kepada Allah. Jadi bagaimana kalau kita nak taat kepada Rasul kalau kita tidak mengetahui hadis-hadisnya? Okey. Dan sesiapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi, siapa yang berpaling, siapa yang tak taat kepada Rasul, maka dia tu terpulanglah pada dia, dan kita bukan kerja datang ni untuk menjaga dia. So dipandai-pandailah, kita hanya menerangkan kepada dia. So dia nak ikut, dia tak nak ikut, dia terpulang pada dia. Tapi kerja kita tetap juga ialah menyampaikan, wama alaina illal balagh, tidak ada ke atas kita tanggungjawab kita ialah kecuali kita menyampaikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu ada sekelongan daripada orang-orang munafik ni dan juga orang-orang kafir, yang mana mereka ni mengatakan bahawa kami taat kepada Rasul. Wa yaqulu, ni ayat 81 insya-Allah. Wa yaquluna ta'atun, mereka berkata kami taat. Fa iza barazu min indik, dan apabila mereka ni keluar daripada tempat kamu, maknanya semasa berdepan dengan Rasul, mereka kata kami ikut, dan apabila mereka lari daripada tempat Rasul, mereka telah membuat satu perencanaan. Bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul, mereka buat satu benda lain selain daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada juga orang yang macam ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah Taala tuliskan apa yang mereka sembunyi dan rancangan tu. Jadi Allah kata kepada Rasul, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Tak apalah mereka nak merancang macam mana, nak mengkonfrontasi membuat apa-apa perkara yang tak baik, perancangan yang tak baik mereka nak buat. Allah Subhanahu Wa Taala kata tak apa, itu aku yang uruskan, dan kamu hendaklah bertawakal kepada Allah, buat kerja kamu itu menyampaikan Islam. Wa kafa billahi wakilan, Allah Subhanahu Wa Taala cukuplah Allah Taala ini menjadi pelindung kepada kamu ya Rasulullah, dan juga kepada orang Islam lah kan. Memang kalau kita lihatlah berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh orang kafir, perancangan orang kafir sejak daripada dulu lagi, orang kafir datang dengan penjajahan mereka, dengan perancangan mereka, dengan nak sesatkan orang Islam ini, tapi tidak berjaya. Mereka boleh berjaya telah menyesatkan orang-orang di Amerika Selatan. Amerika Selatan sama macam kita, maksud sama macam kita ni, bukan mereka ni orang Islam, tapi mereka ni dulu juga adalah bukan Kristian, tapi bila orang Sepanyol datang, bila orang Inggeris datang, bila orang Perancis datang, telah berjaya untuk mengkristiankan satu Sepanyol, satu Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah, dan juga satu kawasan kita iaitu di atas kita sikit, Filipina telah berjaya dirosakkan oleh orang-orang Sepanyol, sehingga mereka ni bertukar nama, bertukar agama dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, kita di Nusantara ni, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, Allah Ta'ala masih pelihara kita. Jadi hendaklah kita memelihara balik, walaupun ada part-part daripada Islam kita telah dirosakkan, telah masyarakat kita sosialnya agak rosak, budaya mungkin rosak sikit, ada ni sikit, tapi tetap kita akidah dengan akidah Islam. So kita kena pelihara balik, kita kena baiki balik apa-apa yang rosak yang telah dibawa oleh penjajah barat kepada kita. Kemudian seterusnya 82, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan seterusnya, iaitu Allah Taala iaitu mencela ataupun memelikkan kepada sebahagian daripada orang Islam, yang mana orang Islam yang tidak mentadabbur Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
kata afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa mereka ni tidak mentadabbur Quran. Jadi sahabat-sahabat semua, tadabbur Quran ni lain daripada baca Quran. Yang tadi tu kita tu baca Quran dengan tajwid, baca dengan betul. Tetapi tadabbur ni ialah kita membaca dengan perlahan dan kemudian kita memerhatikan apakah yang Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita, iaitu nama itu tadabbur, iaitu kita faham makna dia. Jadi alhamdulillah, apa yang kita buat sekarang ialah tadabbur. Jadi kita menjawab kepada Allah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Allah kata afala yatadabbarun, apakah kamu tidak mentadabbur Quran? Jadi kita jawab insya-Allah, alhamdulillah ya Allah, kami sekarang ni sedang mentadabbur Quran. Kami sedang mempelajari Quran. Walaupun usaha yang kita buat ni sedikit, tapi insya-Allah kan, walaupun 15 tahun ke 20 tahun ke, apa yang kita buat baru nak tamat, tapi insya-Allah kita akan niat, kita sambung lagi. Kalau dah tamat tu kita akan pergi satu round lagi. Kita akan pergi lebih detail. Mungkin satu ayat, mungkin satu malam. Kalau kita boleh buat nanti, mungkin kita dah semangat sikit, kita dah ni kuat sikit, mungkin 2 kali seminggu kita buat, nak habiskan. Kita akan baca satu ayat satu minggu mungkin, ataupun 2 ayat 2 minggu, ataupun satu muka 2 minggu, 2 kali mungkin. Tapi insya-Allah kan, bila kita buat macam tu, kita sudah menyahut apa yang Allah Ta'ala tanya ni, iaitu afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa kamu tak tadabbur Quran? Ya Allah, kami dah tadabbur sekarang ni. Walau kana min indi ghairillah. Jadi Allah kata, Quran ni kalau datang bukan daripada Allah, nescaya dalam ni akan banyaklah benda-benda yang ikhtilaf, benda-benda yang bertentangan. Nak buat bukan mudah. Bukan mudah. Mungkin kalaulah buku, kita tulis satu buku kan, kita tulis buku, mungkin kita akan dapat satu pertentangan di antara satu sama lain. Kat sini mungkin ini sekali macam ni, sekali macam, mungkin orang boleh kritik. Tapi Al-Quran, kerana dia datang daripada Allah, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir cuba nak kata bahawa ini tak betul, tapi sebenarnya mereka yang tak betul, mereka tak faham. Tapi kalau mereka faham betul-betul apa yang ada dalam Al-Quran, mereka akan tahu, mereka faham makna. Jadi mungkin kita dengar syubhat-syubhat, perkara-perkara yang tak betul dalam internet dan sebagainya, yang orang kata, orang Kristian kata dan orang kafir kata bahawa ini tak betul dalam Al-Quran, cakap macam ni, senangkan macam ni. Sebenarnya mereka tak faham. Kalau mereka faham, bila terangkan betul-betul, rupanya mereka lah yang tak jelas. Benda-benda ni banyak. Mungkin sahabat-sahabat semua, kalau sahabat-sahabat semua check di India ada seorang ulama, ada seorang doktor, actually dia seorang doktor, nama dia Zakir Naik, Zakirnaik, naik bukan turun. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, dia sangat hebat. Dia boleh ni, saya rasa kalau kita boleh kita boleh rancang, mungkin kita panggil dia ke Brunei, sebab dia sangat bagus untuk menerangkan Islam dalam konteks moden, dalam konteks sains, dalam konteks apa yang dikatakan oleh orang kafir sebagai tak betul dan sebagainya. Macam mana kalau kita boleh organize? Mungkin lah kalau kita ada masa, mungkin susah lah, tapi saya rasa dia bukannya profit maker, dia bukan ni, dia just ada satu foundation dekat India tu, dekat Mumbai, Islamic Research Foundation. So dia ni tolong datang orang jemput semua kan. So mungkin wallah alam, mungkin kita boleh fikir kan sama-sama nanti kan, untuk dedahkan kepada orang-orang kita kat sini tentang tu, dan mungkin menyebabkan orang minat kepada tadabbur Quran. Mungkin kita boleh besarkan lagi kita punya ni kan, sesi kita ni kan. Mungkin setakat ni kita mungkin kan 10 family, 15 family kan, tapi mungkin kalau orang dah sedar itu pentingnya pengajian Quran ni, fahami Quran, mentadabbur Quran, mungkin kita boleh besarkan lagi. Dan nampaknya saya tak boleh keluar daripada Brunei lagi lepas ni, tiap-tiap malam ada circle harapnya macam tu insya-Allah. Kemudian 83 insya-Allah ayat 83, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu adab, iaitu adab kita dengan Rasul dan adab kita dengan ketua. So ini mungkin saya rasa iaitu adabnya macam ni lah. Kalau ada satu berita, sepatutnya kita bincang dulu, kita tak sebar dulu kepada orang lain. Macam kita kan, kadang-kadang ada hari tu dekat Brunei, ada orang kata tsunami nak datang, orang semua dah kecoh, dah kelang kabut kan. Cek dulu betul-betul, kadang-kadang khabar angin. Jadi ayat 83 ni ialah tentang khabar angin, iaitu apabila kita dapat satu khabar, kita cek dulu betul ataupun tak betul kepada orang-orang yang berwajib, supaya kita ni tak akan menyebarkan benda tu. Kalau kita sebarkan, nanti akan menimbulkan ketakutan kepada orang lain. Ayat ni penting sebenarnya dari segi adab kita lah, macam mana ajar kita kan. Jadi kita kena cek dulu dengan pihak yang berwajib, dengan pihak kaji cuaca ke, dengan pihak ni ke, pihak yang betul ke, ataupun orang buat sebarkan benda-benda yang tak betul banyak kan, hingga menakutkan orang. Jadi kita cek dulu dengan polis, cek dan sebagainya, sebelum daripada kita sebarkan. Kemudian ayat 84, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi kat sini, iaitu masalah perang fi sabilillah. Minggu lepas kita dah semangat walaupun mungkin penat minggu lepas ramai macam penat je. Minggu ni insya-Allah ni faqatil fi sabilillah, saya tak penat semua tu, nampak macam segar tu insya-Allah. Pengiran pun dah tak pening kot. Faqatil fi sabilillah, hendaklah kamu berperang di jalan Allah. La tukallaf illa nafsak. Allah Taala kata
engkau tidak dibebani melainkan ke atas dirimu sendiri. Maksud kat sini sebagaimana yang diceritakan oleh ulama-ulama tafsir, engkau tidak dibebani melainkan diri kau sendiri ni, maksudnya ialah perintah berperang ini harus dilakukan oleh Nabi SAW, kerana yang dibebani adalah diri sendiri. Ayat ini berhubung dengan perengganan sebagai besar orang Madinah untuk ikut berperang kerana Nabi, kerana berperang bersama dengan Nabi SAW ke Badar. Maka turun ayat ini yang memerintahkan agar Nabi SAW pergi berperang walaupun sendirian sahaja. Macam tu maksudnya kan. Jadi sebab kewajipan ini sebenarnya ialah datang kepada setiap orang. Jadi setiap orang tu kalau orang tak nak pergi, nak macam mana kan? Kita tak nak paksa orang, begitulah kan. Itu maksudnya. Jadi sekarang ni kita dengar ayat ni, wahai orang yang beriman, wahai Nabi, kalau kita faqatil fi sabilillah, berperang dalam la tukallaf illa nafsak. Kamu tak diwajibkan ke atas diri, kecuali ke atas diri kamu. Tapi semua orang Islam baca Quran, jadi mereka tak diwajibkan ke atas diri kamu, maknanya kita tak boleh paksa orang. Kalau orang tak nak macam mana kan? So kita buat, kita beritahu orang faqatil fi sabilillah, kita beritahu orang berperanglah kamu di jalan Allah, berperanglah kamu di jalan Allah. Tapi kalau orang tak nak, kita tak boleh nak bebankan mereka. Tapi kita kena harridil mu'minin. Allah Ta'ala kata, tapi hendaklah kamu beri semangat kepada orang mukmin supaya berperang. Kita boleh bagi semangat, tapi kita tak nak paksa. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Semoga dengan dengan itu, dengan semangat kita, dengan berperang kita di jalan Allah, Allah Ta'ala akan menolak, mematahkan serangan daripada orang kafir. So orang kafir pun sebenarnya dia manusia juga. Kadang-kadang dia nak serang orang Islam, dia tengok kita ni takut, kita ni penakut, kita ni tak lawan, kita nak semua mereka serang kita. Tapi kalau orang Islam semua bersatu hati dan semua bersemangat untuk berperang, mereka, Allah Ta'ala akan tahan daripada orang kafir itu. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Dan Allah Ta'ala dialah sangat besar kekuatan dia dan sangat keras siksaannya. Begitu ya. Jadi insya-Allah. Kemudian ayat seterusnya ialah ayat tentang syafaat ataupun memberi pertolongan. Jadi yang tu insya-Allah kan, saya rasa kita tu tapi kita ambil ayat 87 insya-Allah. Ayat 87 iaitu pasal salam. Bila orang memberi salam pada kita, sepatutnya kita ni menjawab lebih baik daripada tu, ataupun paling kurang kita kena jawab sama. Ayat ni tentang salam. Apabila kamu ni diberi penghormatan dengan salam penghormatan, hendaklah kamu memberi balik. Dan daripada ayat ni lah maka ulama-ulama mengatakan maka wajib kita ni menjawab salam. Memberi salam tu sunat, tapi menjawab salam adalah wajib. Dan sepatutnya bila kita menjawab salam, lebih baik daripada orang yang memberi itu. Kalau orang beri kata Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu lebih baik tu, maknanya tambah sikit. Kalau nak lagi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang tu beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kena jawab paling kurang Waalaikumsalam warahmatullahi, atau lebih baik lagi wabarakatuh. Kalau dia beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai habis, kita kena beri paling kurang kena beri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendetailan pasal tentang salam ni insya-Allah kalau kita ada waktu kita boleh jumpa, nanti kita akan tapi yang dalam ayat 86 ni ialah kita kena jawab salam yang pertamanya, dan jawab salam tu seelok-eloknya lebih baik daripada orang yang memberi. Ayat 87 okey insya-Allah. Ya insya-Allah kan, saya ambil petik-petikan saja kan insya-Allah kan untuk sesi kita pada malam ni, iaitu ayat 89 insya-Allah. Ayat 87 tu iaitu Allah Taala kata bahawa tidak Tuhan melainkan Dia, dan nescaya Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang mana hari yang tidak ada keraguannya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, ayat 87 ni sebenarnya selalu datang kepada kita, selalu Allah Ta'ala sebut mengingatkan kita bahawa kita ni akan dikumpulkan kepada Dia pada hari kiamat. So kalau peringatan ini berberkas dalam hati kita, mengingatkan kita selalu, kita baca selalu, insya-Allah kita akan sentiasa ingat bahawa kita ni tak akan buat dosa. Kita akan rasa bahawa semua benda ni kita sentiasa nak mencari pahala. Sebab Allah Ta'ala akan himpunkan kita. Allah Ta'ala la yajma'annakum, itu bersungguh-sungguh. Lam tu adalah untuk bersungguh-sungguh. Nun bersadu itu pun bersungguh-sungguh. Ada 3 kat situ huruf tambahan. Yajma'u tu asalnya adalah yajma'u, maknanya mengumpulkan, tapi bila Allah Ta'ala sebut la yajma'annakum, Dia akan mengumpulkan, pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, maka benda tu adalah sangat besar sebenarnya. Kemudian ayat 89 saya ambil satu sikap orang kafir. Sebenarnya orang kafir ni orang kafir dan juga orang-orang munafik, mereka ni sebenarnya bukan mereka ni berfikir tentang diri mereka sendiri, tapi mereka ni sentiasa berfikir tentang kita. Maksudnya mereka ni sentiasa risau tentang kita. Mereka sentiasa
tak redha dengan kita. Ayat yang telah kita baca dalam surah Al-Baqarah dulu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita kena ingat selalu ayat ni, iaitu Allah Taala sebut orang-orang kafir, iaitu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka tak akan redha dengan kita sehinggalah kita ni mengikut agama mereka. So kena ingat selalu, ini lagi di antara apa yang Allah Taala sebut ayat 89 ni surah An-Nisa, iaitu Allah Taala kata mereka ni happy kalaulah kamu ni kufur sebagaimana mereka ni kufur, dan supaya kamu ni menjadi sama dengan mereka. Tengok tu kan, pelik tu. Kalau mereka ni duduk fikir pasal mereka pun bagus juga, tapi tak, mereka fikir pasal kita. Mereka ni benci tengok kita ni ikut Islam sebenarnya. Jadi ikhwah, akhwat, saudara-saudara, brother, sister semua yang hadir pada malam ni, kita ingat selalu bahawa Allah Ta'ala ni menyebutkan berkali-kali bahawa orang kafir ni dia tak akan redha pada kita, dan dia sebenarnya tak senang hati bila kita ni Islam. Kalaulah orang kafir tu bila tiba-tiba senang dengan orang Islam, itu kita kena bersoal, mesti ada something wrong yang kita tak beramal dengan Islam mungkinnya. Sebab kalau kita beramal dengan Islam, orang kafir mesti akan rasa tak sedap hati. Bahkan mereka suka kalau kita ni kafir, menjadi kafir sama seperti mereka. Entah apa yang mereka nak, itu memang ketetapan Allah. Allah Ta'ala yang jadi macam tu, supaya kita ni sentiasa aware, sentiasa alert dengan sikap mereka, supaya kita ni jangan percaya kepada mereka. Fala tattakhizu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Tengok, Allah Ta'ala kata jangan sekali-kali kamu mengambil mereka sebagai kawan, sebagai teman-teman rapat. Maksudnya bukan teman nak bekerja, itu tak apa kan, tapi hendaklah benda ni, teman ni maksudnya kita ni baik percaya pada mereka dan sebagainya. Tak boleh percaya. Orang kafir kita tak boleh percaya. Kalau mereka sendiri tak nak kepada Islam, maknanya mereka ni tak redha lagi dengan Islam. Jadi mereka macam mana tak redha dengan Allah, macam mana mereka boleh redha dengan kita, orang yang mengikut Allah. Jadi itu poin dia. Jadi fala tattakhizu, jangan kamu ambil mereka sebagai kawan rapat yang boleh dipercayai. Kalau ada orang Islam yang boleh lebih percaya kepada orang kafir daripada orang Islam sendiri, so itu adalah pelik. Ini cerita orang Islam lah, orang Islam yang baik lah kan maksudnya. Kalau orang Islam sendiri, orang Islam yang kelang kabut juga, itu kita nak percaya pun dua-dua pun tak boleh macam tu, itu cerita lain pula. Sehinggalah mereka ni berhijrah. Berhijrah maknanya mereka ni Muslim. Fa in tawallau fakhuzuhum waqtuluhum. Kalau mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalaulah mereka ni berpaling, iaitu berpaling ni maksudnya sebab ada cerita ni mereka, orang yang dah masuk Islam tiba-tiba keluar daripada Madinah, dan mereka ni tidak menjadi Islam lagi. Jadi kalau mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka berada. Dan jangan kamu jadikan seorang mereka ni sebagai teman setia dan penolong. Allah Ta'ala tengok sebut kan, ini memang kalau kita fikirkan ayat ni macam ganas lah, tetapi sebenarnya orang yang faham situasi, yang faham sirah, faham macam mana sedihnya Nabi SAW, apa yang terjadi kepada dia apa yang mereka buat ini, iaitu cerita sebahagian daripada mereka. Jadi ayat ni lah inilah kan disebabkan oleh perangai mereka. InsyaAllah kan kita akan cerita, ataupun ada orang boleh tambah selepas ni, panjangkan sikit, saya takut nak panjang-panjang ni. Saya ni pun bercakap daripada Jakarta ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la takhizu minhum waliyan wa la nasira. Tak boleh ambil kawan mereka jadi kawan dan juga sebagai pembantu, kecualilah kita boleh, iaitu berbaik dengan orang kafir ni satu, iaitu illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Iaitu kecualilah orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itulah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasai keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaum. Maknanya ada juga jadi ini pengecualian. Itu orang yang datang kepada kita dan mereka ni memang tak nampak mereka nak memerangi kita, dan mereka ni betul-betul orang macam tu kita tak boleh perangi mereka. Walau sya'allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Kecualilah jadi orang tu, kalau Allah Ta'ala nak mereka Allah kehendaki saya diberikan kepada kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu pastilah mereka ini memerangi kamu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah Ta'ala tidak memberi jalan kepada kamu untuk menawan dan membunuh mereka. Tengok kan, jadi ini sikap Islam iaitu kita tak akan memerangi, membunuh orang-orang yang tidak memerangi kita. Tapi kalau orang yang dah ada perasaan macam tu, orang yang memerangi kita, membatalkan perjanjian, macam kalau katalah sekarang Amerika, kita nak kata orang Amerika ni kan baik ke tak baik, memanglah bercakap dengan kita Masya Allah kan, kau bercakap dengan Islam, tapi tengok-tengok dia bunuh orang Islam, dia bunuh sana kan, orang lemah Islam, orang semua Islam dia bunuh sewenang-wenangnya kan, dan dengan macam-macam lah alasan dia kan. Jadi kalau orang yang macam Amerika lah kita kata tak boleh percaya. Bukan Amerika tu bukan orang Amerika, rakyat Amerika kan, rakyat Amerika tak, ini ni
itulah kan pimpinan Amerika yang memang kita baca ceritakan, Obama semua kan, semua ni kan dah ada perjanjian dengan Israel, dengan Yahudi semua kan. Mungkin sahabat-sahabat baca baru ni kan, mereka akan beri pertolongan kepada Obama ni kalaulah Obama ni janji akan membantu Israel. So tengok kan, nak jadi Presiden Amerika memang dapat lobby, kena dapat lobby Yahudi. Kalau tak memang susah lah kan. Okey, seterusnya satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Allah Taala sebut kan ayat terakhir ayat kita pada malam ini. Ayat ni semua adalah ayat tentang macam mana sikap kita, macam mana sikap kita dengan orang kafir, dan sebenarnya ayat-ayat panduan macam ni kan menjadi jelas sepatutnya kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, pemimpin-pemimpin OIC, pemimpin-pemimpin umat-umat negara Islam yang ada atas dunia ni, sepatutnya mengambil pengajaran lah daripada panduan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat ni. Jadi kita ni kan, kita ni secara umumnya lah, kita faham ayat ni dan apa yang kita boleh praktikkan sesama dengan orang kafir tempat kerja kita macam mana. Jadi tempat kerja kita, orang yang datang ke negeri kita buat baik tu, maka kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mereka datang ke tempat kita, sepatutnya kita ni menjadi pendakwah kepada mereka, menunjukkan kepada mereka yang baik dan kemudian mengajarkan kepada mereka. Sepatutnya kita ceritakan Islam yang baik kepada mereka supaya mereka ni. Tapi kalau mereka datang sini kerja dengan kita, kerja dengan Shell, kerja 5 tahun tapi mereka tak pernah dengar apa tentang Islam yang betul, yang baik, tak ada orang nak offer, nak ceritakan Islam dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Sebenarnya apabila mereka balik ke negeri mereka, peluang tu dah jauh daripada kita. Sebenarnya kita kerugian. Allah Ta'ala dah beri kepada kita orang Cina sebagai contohnya, berhijrah daripada negeri Cina. Orang India berhijrah daripada India datang ke negeri kita. Sepatutnya mereka datang duduk negeri kita ni, mereka ni sepatutnya menjadi peluang kepada kita untuk kita ajarkan Islam kepada mereka. Tapi orang Islam sendiri tidak beramalkan Islam dan tidak mempraktikkan Islam. Jadi kita tak nampak lah, kita kerugian besar sebenarnya kan. Allah Ta'ala sedekahkan kepada kita orang-orang yang datang daripada jauh. Kita nak pergi negeri mereka, dakwah pada negeri mereka susah kan, tapi mereka datang jadi rakyat negeri kita. Sepatutnya kita ni lah peluang kepada kita kan. Mereka ni memanglah fikir tentang duniawi, tentang cari duit, tentang bisnes, itu saja kan, itu dalam pemikiran mereka. Tapi kita ambil peluang tu kan, Allah Ta'ala beri ke kita. Jadi kita kena fikir sama-sama macam mana kita nak buat untuk kita dakwah kepada non-Muslim ini kan, dan kita buat risalah dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Tentu benda tu kita boleh fikir, banyaklah kita boleh fikir kan. Tadi kan tadi kita nak buat zakir naik lah, kita nak buat, tapi sebenarnya kita kena bergerak daripada perhimpunan kita, daripada kita kata halaqah Quran ni sepatutnya menjadi tempat tolak kita. Kita bincang sambil-sambil makan nanti lepas ni kita bincang apa yang patut kita buat lagi, apa kita patut buat lagi, bukan hanya kita cukup dengan seka Quran kita saja ni kan. InsyaAllah aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum daripada Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.